Boleh? Boleh tak? Ya. Ni boleh. Ni, kenapa? Ni. Tengok. Nak tu macam ni? Okey, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila haratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwaji wa dhurriyyati wa ashabi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil, thumma ila al-anbiya'i wal mursalin awliya'i illa salihin fi masyariqil ardi wa magharibiha, wa ila arwahil ulama'il amilin wa ila arwah masyayikhina muallimina abaina ummahatina jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berhimpun secara maya, walaupun kita tidak bersua muka, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita dapat berhubungan antara satu sama lain dengan saluran medium yang Allah Taala cipta untuk kita pada zaman ni, menjadikan kita boleh berinteraksi antara satu sama lain dengan mudah. Alhamdulillah. Dan sebelum saya melanjutkan lagi bicara saya ni, suka saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak penganjur Persatuan Bina Insan Malaysia Budi menjemput dan mengalur-alurkan supaya program ini diadakan pada malam ini sama-sama untuk kita mengadakan perkongsian ilmu, bicara santai pada malam ini. Mudah-mudahan dengan program seumpama ini Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita sebaik-baik keberkatan dan sebaik-baik rahmatnya untuk kita membina diri sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diredainya di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, tajuk yang diberikan kepada saya untuk saya bicara secara santai pada malam ini ialah berkaitan dengan kupasan kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, iaitulah satu kitab
yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang masyhur dalam kalangan ahli ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila topik kita pada malam ini berkaitan dengan kitab Arba'in fi Usuluddin, atau terjemahannya 40 prinsip agama, penyucian rohani untuk meraih akhlak terpuji. Ini salah satu daripada bentuk terjemahan yang diberikan oleh penterjemah, oleh setengah penterjemah. Dia menterjemah kitab Imam Ghazali ini dengan nama 40 prinsip agama penyucian rohani untuk meraih akhlak terpuji. Dalam bahasa Arabnya Kitabul Arba'in fi Usuluddin, kitab yang membincangkan tentang 40 asas berhubung kait dengan agama. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kitab ni merupakan kitab yang sederhana, tebalnya lebih kurang 150 yang bercetaknya lebih kurang 200 muka surat begitu, lebih-lebih sikit dalam bahasa Arab, dan terjemahan pun lebih kurang begitu juga. Membincangkan perkara yang berat-berat sebenarnya, bukannya ringan-ringan. Jadi kalau kita nak bincang secara santai tu, saya tak tahulah macam mana dia berlaku santai tu. Tapi walau macam mana pun, saya cubalah untuk kita ringkaskan sekadar yang termampu, yang sempat dengan masa yang diberikan ni. Pertama sekali, suka saya memberi latar belakang berkaitan pengarangan kitab ini. Al-Imam Ghazali, sebagaimana kita maklum, kalau kita dengar cerita Ustaz Dr. Najak semalam, ataupun pagi bila semalam kot, kita dapati beliau telah menjelaskan bagaimana secara ringkas sejarah hidup Al-Imam Ghazali, yang menunjukkan bahawa beliau, Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, seorang yang agung dalam lipatan sejarah Islam, seorang ulama yang terkenal, yang diiktiraf ramai oleh ulama, dan dianggap sebagai tokoh yang benar-benar menghidupkan kembali ruh agama Islam menerusi karya-karya beliau. Beliau mahir dalam bidang fiqh, mahir dalam bidang usul fiqh, sehingga kan beliau mengarang kitab fiqh yang menjadi rujukan ulama-ulama mazhab Syafi'i terutamanya. Kitab usul fiqh yang dirujuk oleh ulama-ulama bukan Syafi'i pun. Kitab fiqh seperti Al-Mukhtasar, Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, itu antara rangkaian kitab-kitab fiqh Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali cemerlang dalam menangani isu-isu fiqh, sehingga kan setengah ulama menggambarkan kedudukan Imam Ghazali dengan menyatakan bahawa apabila melihat kitab Imam Ghazali dalam fiqh berjudul Al-Wajiz, disyarah oleh ulama-ulama kemudian, lebih kurang 300 lebih syarah Al-Wajiz. Lalu mereka menyatakan, kalaulah pada zaman ini ada, pada zaman Al-Ghazali ni, karangan kitab ni, masih lagi ada mukjizat Rasulullah SAW, maka Al-Wajiz lah mukjizat Rasulullah SAW.
Itu antara gambaran menunjukkan Al-Imam Ghazali bukan orang yang calang-calang. Beliau apabila menerangkan satu perkara, beliau tidak agak-agak terhadap perkara yang diterangkan itu. Beliau bukan menganggarkan sahaja, bukan menyangka ataupun menjangkakan sahaja. Bahkan beliau mempunyai kefahaman yang jitu dan keyakinan dalam memahami apa yang ditulis oleh beliau. Sebagaimana beliau juga sebagai tokoh ulama dalam bidang akidah, banyak kitab-kitab akidah. Kitab yang kita baca sekarang ni, muqaddimahnya merupakan perbincangan tentang akidah yang sama kedudukannya dengan muqaddimah kitab Ihya, Qawaidul Aqaid yang ringkas, dikhususkan untuk orang-orang yang tidak sempat nak mengaji secara mendalam dari aspek akidah. Lalu beliau mengarang kitab tu, dan juga muqaddimah kepada kitab yang hendak kita belajar ni. Dan begitu juga beliau khususkan ilmu akidah ni kepada orang yang ingin mencari dalil tentang kesimpulan akidah yang diyakini itu. Lalu beliau mengarang kitab seperti apa nama ni, sebelum Al-Iqtisad fil I'tiqad ada satu lagi kitab, tak ingat sekarang ni, yang dinyatakan dalamnya lebih kurang 30-40 halaman. Dinyatakan dalamnya dalil-dalil, agak panjang, agak terperinci. Namun begitu bukan terlalu terperinci untuk orang yang sederhana. Kemudian Imam Ghazali mengarang kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad dengan menggunakan lidah rasmi mutakallim, ahli kalam. Maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin membincangkan aspek akidah mengikut rentak ahli kalam, maka baca kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Imam Ghazali menerangnya dengan panjang lebar, dengan mantap, berkaitan dengan hal ehwal kesimpulan akidah yang kita yakini ini. Dan begitu juga dalam ilmu tasawuf, banyak kita dapati Imam Ghazali mengarang kitab-kitab tasawuf, dan memang masyhur Imam Ghazali terkenal dengan bidang tasawuf. Setengah ulama menyifatkan Imam Ghazali karang tidak kurang daripada 70 buah karya dalam tempoh hidup beliau selama 55 tahun. Dia wafat pada tahun 505 Hijrah, yang lahir pada tahun 450 Hijrah, 200 tahun selepas kewafatan Al-Imam Syafi'i. Dan beliau juga digelar sebagai Asy-Syafi'i Ats-Tsani, Syafi'i yang kedua, menunjukkan kehebatan beliau di dalam bidang fiqh. Dan ulama dalam menentukan siapakah Al-Mujaddid pada kurung kelima, ulama bersepakat mengatakan Al-Ghazali, Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebagai seorang yang mujaddid pada kurung kelima. Jadi ini antara kelebihan-kelebihan yang sambungan daripada apa yang dinyatakan oleh Ustaz Najak semalam berkaitan dengan ketokohan Al-Imam Ghazali. Jadi pada malam ini saya dengan rendah dirinya
nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ni rahmati Allah, pandangan, tunjuk ajar dan pengajaran Al-Imam Al-Ghazali. Mungkin semasa saya beri penerangan yang ada kesilapan, kesalahan, saya minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya mohon tuan-tuan dan puan-puan boleh tunjuk ajar kepada saya, mengkongsi maklumat, kongsi ilmu untuk membetulkan sekiranya ada kesilapan yang sememangnya saya tidak sunyi daripada sebarang bentuk kesilapan. Apatah lagi ilmu yang hendak dibincangkan ini merupakan ilmu tokoh yang hebat sebagaimana kita nyatakan tadi. Dengan sebab itu sama-sama kita berkongsi, sama-sama kita mengingati antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan amalan kita ini amalan yang diredainya untuk menjadikan sebagai suatu bekalan kita di hari akhirat esok, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi Al-Imam Ghazali sebelum mengarang kitab ini ditanya oleh ditanya oleh anak murid beliau dengan menyatakan bahawa apa nama ni, boleh ataupun tidak tuan guru menghuraikan apa yang telah tuan guru tulis dalam satu kitab tuan guru yang bernama Jawahirul Quran. Imam Ghazali sebelum dikarang kitab ni, beliau mengarang kitab Jawahirul Quran. Jawahirul Quran kitab nipis saja, lebih kurang 1 halaman bercetak begitu. Dalam tu Imam Ghazali menghimpunkan pelbagai ayat-ayat Quran, himpunan ayat-ayat Quran yang berhubung kait dengan sesuatu isu yang terkandung dalam Al-Quran. Kalau kita zaman sekarang ni, kita kata mentemakan Al-Quran, ayat-ayat Quran tu dengan tema-tema tertentu. Tema berhubung kait dengan sifat-sifat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tema yang berhubung kait dengan amal-amal ibadat, tema yang berhubung kait dengan akhlak terpuji dan seumpamanya. Jadi bila anak murid Imam Ghazali baca kitab tu, Jawahirul Quran tu, mereka menyatakan tak faham mana, banyak yang tak faham sebab dia hanya merujuk kepada ayat Quran tanpa huraian. Lalu mereka memohon Imam Ghazali supaya memberi huraian terhadap apa yang ditulis itu. Imam Ghazali pun dalam mukadimah beliau menyatakan bahawa beginilah, kalau nak mudahnya, secara ringkasnya Imam Ghazali kata, apa yang aku tulis ni sebagai suatu kesimpulan daripada apa yang aku faham daripada Al-Quran. Al-Quran kesimpulannya, kata Imam Ghazali, boleh dibahagikan kepada 2 bahagian. Boleh dibahagikan kepada 2 bahagian. Okey, saya ringkaskan di sini. Pertama sekali, al-ilmu, ilmu dan amal. Amal ni kata Imam Ghazali, dia ada zahir, ada batin. Dan yang batin ni ada aspek tazkiyah, ada aspek tahliyah. Jadi boleh kita himpunkan, kata Imam Ghazali, satu ilmu, yang pertama ilmu, satu ilmu, 2 amal. Amal tu merujuk pada amal zahir, yang 2. Yang ketiga, amal batin, iaitulah tazkiyah. Yang keempat, amal batin yang berhubung kait dengan tahliyah.
Baik. Jadi semua sekali ada 4 bahagian. Satu bahagian yang berhubung kait dengan ilmu, satu bahagian yang berhubung kait dengan amal zahir, satu bahagian yang berhubung kait dengan amal batin, itulah tazkiyah, dan satu lagi yang berhubung kait dengan amal batin tahliyah. Jadi kita dapati ada 4 bahagian. Jadi 4 bahagian ni kata Imam Ghazali, setiap bahagian itu ada 10 prinsip yang aku hendak bincang, yang hendak diberi tumpuan. 10 prinsip. Jadi kalau al-ilmu dia ada 10, amal zahir dia ada 10, 20, amal batin tazkiyah dia ada 10 prinsip, 30, dan amal batin tahliyah dia ada 10 prinsip, 40. Campur semua sekali jadilah 40. Jadi 40 prinsip. 40 prinsip lah Imam Ghazali namakan dia sebagai, lalu Imam Ghazali kata aku namakan dia sebagai Kitabul Arba'in fi Usuluddin. Kitabul Arba'in fi Usuluddin. Ini yang berhubung kait dengan al-aqaid wa asral al-ibadah wal akhlaq. Baik, ini gambaran umum berhubung kait dengan kitab yang hendak kita bincang ni. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalaulah kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat memahami 10 prinsip berhubung kait dengan akidah dan dapat menghayatinya, kemudian kita dapat memahami 10 prinsip berhubung kait dengan ibadat yang dipilih oleh Imam Ghazali itu dan dapat mengamalkannya, dan 10 prinsip akhlak berhubung kait dengan aspek tazkiyah dan aspek tahliyah, 10 prinsip. insya-Allah kita sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah dianggap sebagai orang yang telah mengamalkan Al-Quran menurut apa yang dinyatakan oleh Imam Ghazali. Kita sebagai seorang yang mengamalkan Al-Quran. Cumanya perlu kita faham di sini, bila kita belajar tentang al-ibadat sebagai contoh, bukan kita diberi fokus kepada hukum hakam fiqh sebagaimana kita belajar dalam ilmu fiqh. Imam Ghazali mahir dari aspek itu, tapi Imam Ghazali tidak fokus kepada perkara itu. Kenapa? Kerana Imam Ghazali maksudkan dalam kitab ini ialah tentang berhubung kait dengan asrar al-ibadah, rahsia-rahsia ibadat yang perlu dihayati, yang perlu dipupuk dalam setiap ibadat yang kita lakukan, setiap ibadat zahir yang kita lakukan. Begitu juga dalam masalah al-aqaid, al-aqidah. Dalam akidah Imam Ghazali tak bincang kesimpulan akidah secara panjang lebar sebagaimana kita belajar dalam kitab-kitab akidah yang mutawalat, yang panjang-panjang, yang besar-besar, dengan bentuk pendalilannya, dengan hujahnya, dengan qabul waradnya dan seumpamanya, dengan hujah, maksudnya dengan persoalan-persoalan yang ditimbulkan dan seumpamanya. Sedangkan beliau seorang yang mahir. Kenapa? Kerana beliau Al-Imam Ghazali ingin fokuskan dalam perbincangan yang berhubung kait dengan akidah ini ialah supaya kita memahami dan menghayatinya, memahami tanpa merujuk kepada dalil-dalil yang panjang-panjang, dan menghayatinya setelah kita meyakini apa yang kita faham. Jadi dengan sebab itu kita dapati penulisan Al-Imam Al-Ghazali berkaitan dengan perbincangan isu akidah yang dipilih Imam Ghazali dalam 10 prinsip yang pertama itu adalah ringkas saja. 10 prinsip yang dimasukkan itu
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ialah pertama sekali berhubung kait dengan fi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berhubung kait dengan at-taqdis, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, berhubung kait dengan al-qudrah, sifat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, berhubung kait dengan al-ilmu, sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, sifat as-sam'u wal basar Allah Subhanahu Wa Taala, pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, sifat al-kalam. Yang ke-8, sifat al-af'al, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-9, berhubung kait dengan kehidupan selepas kematian, yaumul akhir, hari akhirat. Dan ke-10, berhubung kait dengan kenabian. Ini antara yang dibincang dalam bahagian yang pertama. Cuba kita lihat perbincangan dengan asas, dalam asas yang pertama. Sangat ringkas, tidak dibincang secara panjang lebar. Kenapa? Sebagaimana saya sebutkan tadi, supaya Imam Ghazali nak menghadapkan kenyataan ini kepada hati kita, kepercayaan kita, bukan kepada logik kita. Kita ada dua, tuan-tuan. Sama ada kita sedar atau tidak, kita ada dua. Pertama, dua perkara dalam diri kita ni. Kita boleh faham secara akal ataupun secara logik kita. Dan yang keduanya, kita faham secara rasa hati kita. Tetapi kita, kalau kita ditanya macam mana beza dia, kita tak boleh beza mana kadang-kadang. Faham hati pun sebenarnya kena faham dengan akal juga. Tapi bagi siapa yang betul-betul meneliti dalam diri dia dan mempraktik bagi diri dia, dia akan faham, oh, rupa-rupanya akal, batasan akalnya fokus kepada logik, batasan hati fokus kepada penghayatan, kefahaman dan penghayatan. Jadi kalau Imam Ghazali nak cerita supaya kita faham secara logik kita, Imam Ghazali akan mendatangkan pelbagai bentuk dalil dan hujah berhubung kait dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala dalam asas yang pertama. Tapi oleh kerana Imam Ghazali nak suruh kita faham dan terus kita percaya, kita bina kepercayaan dan kita buat penghayatan dalam kehidupan kita untuk merasakan ada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ghazali ni, maka Imam Ghazali tidak panjangkan perbincangan, tidak hurai secara panjang lebar. Itulah antara perkara yang boleh kita faham menerusi apa yang ditulis Imam Ghazali secara ringkas ini. Mungkin kita tertanya-tanya kenapa Imam Ghazali tulis ringkas. Dan kalau kita terjemuh secara ringkas ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita akan dapati ia hanya dalam bentuk yang sangat ringkas dan bersahaja je. Maksudnya bukan perkara yang susah-susah sangat untuk kita faham. Tapi mungkin kita, bila kita baca, kita rasa dah apanya, saya faham, tak faham mana, ataupun tak jelas mana. Saya rasa baca bersahaja begitu je, ataupun dengan kata lain tidak meresap dalam hati kita. Mungkin begitu. Jadi ini maksud
penulisan Imam Ghazali secara ringkas ni bukan supaya kita faham secara literal begitu, bahkan Imam Ghazali nak suruh kita faham, kita yakin, kita percaya, kita yakin, dan kita hidupkan keyakinan itu dalam kehidupan kita. Baik, jadi seterusnya, selepas 10 bahagian ni, Imam Ghazali terang, Imam Ghazali supaya harapkan dengan 10 bahagian yang yang dipelajari itu dalam bahagian pertama, kita terapkan dalam bahagian yang kedua, iaitulah yang berhubung kait dengan amalan-amalan yang zahir, amal ibadat yang zahir, yang dipilih oleh Imam Ghazali sebagai asas. Bukan maksudnya ini saja ibadat yang zahir, banyak lagi, tapi yang asasnya dikatakan difahami oleh Imam Ghazali sebagai asas dalam pelbagai ibadat zahir, 10 perkara ni. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut asas ni, boleh kita buat ni forok-forok, cabang-cabang tu akan jadi comel, akan jadi sempurna. Itulah yang pertama, berhubung kait dengan as-solat, sembahyang, yang termasuk di dalamnya at-taharah. Yang seterusnya, yang kedua, yang berhubung kait dengan zakah wa sadaqah, zakat dan sedekah. Yang ketiga, berhubung kait dengan as-siyam, puasa, yang insya-Allah kita akan sambut 2-3 hari lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, dapat mengadakan, dapat menunaikan ibadat puasa dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Dan yang keempatnya, haji. Yang kelimanya, baca Quran. Asas yang keenam, zikrullah. Asas yang ketujuh, menuntut yang halal, mencari halal, rezeki yang halal. Asas yang ke-8, menegak melaksanakan hak-hak orang Islam. Asas yang ke-9, amal ma'ruf nahi munkar. Dan asas yang ke-10, mengikut sunnah. 10 perkara ni dihayati bersama dengan 10 prinsip yang pertama, menjadikan kita seorang yang dapat menyempurnakan ibadat-ibadat yang zahir. Yang seterusnya, bahagian yang ketiga, iaitulah ada 10 prinsip juga berkaitan dengan tazkiyah. Tazkiyah dengan kata lain, kita mensucikan, membersihkan, mengikis sifat-sifat negatif kita. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, antara sedar dengan tidak, sifat-sifat negatif itu, apa sifat negatif? Perangai uduh, perangai yang tidak baik. Dalam banyak keadaan mudah mendahului perangai yang baik, mudah mendahului perangai yang baik. Kenapa? Kerana memang itu antara sifat sunnatullah yang Allah cipta dalam kejadian manusia, dan yang akan kita akan bincang secara panjang lebar sekiranya diizinkan Allah SWT dalam bahagian ini, insya-Allah. Dan 10 prinsip ni sebagaimana yang tertera tu berhubung kait dengan tamak makan, tamak bercakap, marah, hasad, bakhil, kasihkan harta, sifat buruk, sifat hati yang buruk, dan kasihkan kemegahan, kasihkan dunia, sombong, angkuh, ujub, rasa lebih diri, riak, menunjuk-nunjuk. Ini antara sifat negatif, dan ia sebenarnya ada dalam diri kita. Bukan merujuk kepada perbuatan zahir, dia merujuk kepada sifat hati. Sebab tu Imam Ghazali kata perkara yang tiga, asas yang tiga, itulah perbuatan hati. Jadi 10 asas ini yang kita beritahu tadi merupakan perbuatan hati. Kita kena sedar bahawa ia merupakan perbuatan hati. Jangan kita salah faham.
Yang kita sangka bahawa perbuatan itu merujuk pada pergerakan anggota yang zahir. Sebab itu hanya perbuatan zahir. Hati dia ada perbuatan dia juga, perbuatan hati. Tapi perbuatan hati bukannya dia menggerakkan anggota zahir. Dia membina perangai-perangai dalam hati, sifat-sifat dalam hati. Itu antara perbuatan hati. Maka perbuatan hati yang negatif, ni 10 ni. Hak asas banyak lagi. Mazali kata banyak lagi. Cumanya yang asasnya ini dia. Boleh selesai insya-Allah. Seterusnya yang keempat, 10 asas yang penting, yang utama. Banyak lagi yang lain, cumanya kalau boleh 10 asas ini, insya-Allah yang lain menjadi cabang, menjadi mudah untuk dibina. Membina sifat-sifat positif, perangai-perangai yang baik, perangai hati yang baik, sifat hati yang baik. Seperti yang pertama, at-taubah. Taubah ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, merupakan sifat hati. Jangan kita sangka ia merupakan perbuatan zahir. Kita mengatakan astagfirullah, tu perbuatan zahir, astagfirullah. Dia perlu ada dalam hati kita makna taubah yang akan dibincang secara panjang lebar mengenai. Dan yang kedua, mengenai takut kepada Allah Ta'ala. Zuhud, sifat zuhud dengan makna tawar hati. Tawar hati terhadap kehidupan dunia. Itu pun kalau kita salah faham, dia akan membawa kepada makna yang salah. Kehidupan dunia ni, kita hidup dalam dunia, yang akan dibincang sepanjang lebar dalam bab dia. Macam mana keadaannya. Yang keempat, sabar. Yang kelima, sifat syukur. Yang keenam, sifat ikhlas dan benar. Yang ketujuh, sifat tawakal. Yang kelapan, sifat kasihkan Allah. Yang sembilan, sifat redha dengan takdir Allah. Dan yang ke-10, sifat mengingati mati dan hakikat kematian. Ini 10 perkara dalam bahagian yang keempat. Mudah-mudahan bila kita boleh belajar memahami 40 perkara ini dan kita usaha ke arah mengamalkan dia, menghayati dia, insya-Allah Allah Ta'ala akan membuka ruang kepada kita memahami makna-makna kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan baik. Ini dari sudut ilmunya sahaja, dari sudut teorinya sahaja. Baik. Jadi berbalik kita kepada asas yang pertama dalam bahagian yang pertama. Ringkasnya, saya ringkaskannya di sini. Pertama, berkaitan dengan kenal zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti kenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dari aspek penghayatannya, kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut teorinya, dari sudut pengetahuannya. Sebab pengetahuan yang betul itulah ingin kita terapkan dalam keyakinan kita, dan keyakinan yang betul itulah yang ingin kita amalkan, kita hayati supaya ia menyerap sebati dalam kehidupan kita. Kalau kita beramal tanpa memahami makna amal yang kita amal, sudah pasti ada dibimbangi kemungkinan amal kita itu terpesong, membawa kita jauh daripada landasan yang benar. Contoh, kita nak ingat Allah Ta'ala, nak ingat Allah Ta'ala, tapi teori tentang ingat Allah Ta'ala itu, pengetahuan kita tentang zat Allah Ta'ala itu kabur, tidak jelas. Kita ingat Allah Ta'ala tu maha baik macam kita sama kita. Tak.
Ada, kita ingat ada macam ada sama kita, sesama kita. Maka kita faham dengan makna yang literal begitu, dengan makna yang kita faham kita sebagai manusia ini, menjadikan keyakinan kita tidak betul. Ada kemungkinan tidak betul kalau tidak dibimbing. Maka dengan sebab tu, kefahaman kita tidak betul, keyakinan kita tidak betul, penghayatan kita pun tidak betul, yang membawa kepada kesan yang tidak betul. Oleh sebab itu, Imam Ghazali mengutamakan aspek ini, mendahulukan aspek ini. Sebab Imam Ghazali, sebagaimana kita nyatakan tadi, beliau mahir dalam bidang yang beliau ceburi. Kalau kita kata Imam Ghazali mahir dalam bidang tasawuf, maka Imam Ghazali walaupun dia mahir dalam bidang tasawuf, beliau memahami bahawa ini asas utama yang mesti dipelajari, difahami oleh setiap mukmin muslim sebelum menghayati makna yang berhubung kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Ghazali walaupun dari kemasyhuran beliau dalam bidang tasawuf, beliau tidak tinggal aspek yang asas dalam akidah ni. Sebab akidah ni sebagai asas. Jadi apa ciri-ciri yang perlu kita faham tentang zat Allah bila kita bincang tentang zat Allah? Iaitulah pertama sekali, Allah Ta'ala itu Maha Esa. Ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Imam Ghazali dia tak datang ke ayat Quran, sebab ini merupakan kesimpulan daripada apa yang dipahami oleh Imam Ghazali daripada Al-Quran. Jadi Imam Ghazali nyatakan terus apa makna yang dinyatakan oleh Al-Quran tentang zat Allah SWT, iaitulah Allah Ta'ala Maha Esa. Ni kita kena faham, Allah Ta'ala Maha Esa, pegang situ, bina keyakinan tu. Yang antara Maha Esa maksudnya Maha Tunggal, tiada sekutu baginya, maksud Maha Esa lah. Kalau dalam dalam teks Imam Ghazali itu lebih kurang 15-16 ciri Imam Ghazali sebut, yang saya himpunkan kepada beberapa ciri kerana ada kesamaan antara satu sama lain. Yang keduanya, tiada yang sama dengannya. Yang kedua, tak ada seorang pun sama, tak ada satu pun makhluk sama dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Itu asas yang kedua bila kita cerita tentang zat Allah. Bila orang tanya tentang zat Allah, ini asas yang ciri yang penting untuk kita ketengahkan. Allah Ta'ala Maha Esa, Allah Ta'ala tidak sama dengan zat Allah SWT, tiada satu yang sama dengan zat Allah Ta'ala. Yang kedua. Yang ketiga, tiada lawan baginya. Tidak ada lawan, tidak ada satu pun dari makhluk selain Allah Ta'ala, tidak ada satu pun yang boleh menandingi Allah SWT. Tidak ada. Tidak ada. Itu makna yang berhubung kait dengan zat Allah SWT yang perlu kita fahami. Seolah-olah Imam Ghazali suruh kita hafal ni. Imam Ghazali suruh kita hafal poin ni untuk kita bina dalam kehidupan kita, supaya sebarang bentuk keraguan yang datang, bila kita ingat prinsip-prinsip ciri-ciri ini berhubung kait dengan zat Allah Ta'ala, kita boleh nafikan insya-Allah. Yang seterusnya, tiada saingan baginya, ialah makna yang sama lebih kurang, tiada saingan baginya. Bagi Allah SWT tidak ada yang boleh, tidak ada persaingan. Allah Ta'ala tidak ada persaingan, tidak ada lawang, tidak ada yang boleh memusuhi Allah Ta'ala. Bukan memusuhi, tidak boleh ada yang menandingi Allah Ta'ala. Tumpuan hajat makhluk, itu yang keempat. Bila sebut tentang zat Allah SWT, iaitulah ciri yang perlu kita ingat. Allah Subhanahu Wa Taala tempat tumpuan segala makhluk. Maksudnya
Kita ni makhluk, tuan-tuan. Semua makhluk Allah SWT yang pernah kita tahu dan yang tidak kita tahu pun mesti berhajat kepada Allah Ta'ala. Mesti sangat berhajat kepada Allah Ta'ala. Ni antara benda yang perlu dibina, keyakinan ini berhubung kait dengan kenal zat Allah SWT. Ini prinsip yang pertama. Seterusnya, abadi wujud, tiada akhir baginya. Allah Ta'ala berterusan ada, tiada kesudahan bagi wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebagaimana kita belajar dalam ilmu akidah sifat 20 tu lah, sama saja. Cuma Imam Ghazali tidak menyebutnya sebagai sifat 20. Imam Ghazali fokus kepada yang betul-betul asas yang mesti diyakini. Yang kelima, bila kita bincang tentang makna Allah Ta'ala ada zat Allah SWT, ada zat Allah SWT. Yang kedua, awal, tiada permulaan baginya. Wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu tidak ada permulaan. Kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu tidak ada permulaan. Qidam, nak sedia. Juga berhubung kait dengan asas yang pertama. Itulah sedia, tiada awal baginya. Dan perkara ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bukan perkara yang asing dalam pengajian kita, sebab kita banyak kali dah melalui proses pengajaran dalam aspek ini. Cumanya kita nak tekankan di sini, ciri-ciri ini perlu segar dalam ingatan kita untuk kita bina keyakinan, menghayati makna ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang seterusnya yang akan dibincang oleh Imam Ghazali. Yang ketujuh, terus mengurus makhluk tiada henti baginya. Itu antara makna prinsip yang pertama, kenal zat Allah SWT. Kita kena sedar percaya bahawa Allah SWT mengurus makhluk. Makhluk siapa? Kita lah. Allah Ta'ala urus kita ni. Allah Ta'ala sedang urus kita ni. Sedar dah. Kita dalam berada dalam keadaan musibah yang ditimpa oleh apa? Oleh Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala menimpakan musibah kepada kita sekarang ni, COVID-19. Sedar ke tak? Kena sedar lah. Jangan kita sangka COVID-19 ni dengan sebab si pulang ambil sepulang, dengan sebab itu dan ini. Itu sebab musabab yang zahir yang dapat kita lihat. Hakikat sebenarnya, kita sedar tak bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang mengurus kita ni, mengenakan kepada kita mesti menghadapi COVID-19. Maka itu antara perkara yang perlu kita sedarkan apabila kita ingatkan kepada prinsip ataupun ciri yang ketujuh ni dalam prinsip yang pertama. Jadi kalau kita baca Al-Quran, banyaklah Allah Ta'ala sebut makna-makna yang menunjukkan kepada ciri-ciri yang kita sebutkan ini. Cumanya oleh kerana kita mungkin tidak faham Al-Quran, kita tidak hiraukan makna dia. Bila kita tidak hiraukan makna dia, kita lupa terhadap ciri-ciri prinsip pertama ni. Bila kita lupa, kita hanya melihat perkara yang ada di hadapan mata kita. Itulah sebab musabab yang zahir yang menjadikan kita lalai, alpa, leka, lupa, yang akhirnya kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ke-8, tidak harus diletakkan hukum ada akhir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana telah habis masa atau selesai tempoh, dengan makna tambahan bagi yang ketujuh tadi. Ya, maksudnya kita tidak boleh sifatkan Allah Ta'ala seperti kita, habis tempoh, habis masa, dah habislah tugas dia.
Dah, Allah Ta'ala sentiasa mengurus kita. Setiap detik, setiap saat tidak terlepas daripada urusan Allah SWT, tadbir Allah SWT. Yang ke-8, dari azali dan berikutnya, dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus kekal bersifat dengan sifat-sifat jalalnya. Dan sudah pasti Imam Ghazali sebut sifat jalal digabungkan bersama, difahami bersama dengan makna sifat jamalnya. Sebab sifat jalalnya Imam Ghazali sebut ni untuk merujuk kepada makna perkasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sentiasa kekal dengan sifat jalal, tidak ada siapa pun yang boleh menghalang, merintanginya. Allah Ta'ala sentiasa memiliki kesempurnaan dalam segala tindak tanduk dan urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita boleh ingat ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa sahaja yang kita hadapi, insya-Allah kita akan hadapi dalam keadaan kita menjadi hamba Allah. Tapi dengan syarat kita boleh hayati dia. Kalau kita tidak boleh hayati dia, kita sebut saja tidak memadai. Sebut saja tidak memadai. Yang ke-9, yang terakhirnya, dialah yang akhir Allah SWT, yang terakhir, dialah yang zahir, dialah yang batin, dan dialah yang maha mengetahui akan segala-galanya. Maksudnya semua sekali itu Allah je, Allah sahaja. Ringkasnya Allah sahaja. Imam Ghazali ajar kita ni. Kalau ringkasnya Allah sahaja, tidak ada yang lain dah. Dan yang itu, yang ini, yang ini tu kalau awak melihat kepada aspek sebab musabab yang zahir, hubungan antara satu perkara dengan satu perkara yang lain yang merupakan sunnatullah, maka jadilah banyak perkara. Tapi kalau kita ringkaskan dia, jadi satu je, Allah je. Sebab tu Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Muhammad SAW supaya bina makna la ilaha illallah, Allah je, la ilaha illallah. Jadi apabila tuan-tuan dan puan-puan, prinsip yang pertama, cuba kita lihat sejenak dengan pandangan mata hati kita selepas kita belajar semua sekali tadi. Kemudian kita lihat makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala cipta ini. Di mana kita nak banding dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain? Di mana kita? Tidak ada apa-apa tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang boleh kita lihat. Cuba kita tengok di mana kedudukan bumi dengan planet-planet yang lain. Hilang bumi. Sebesar-besar bumi yang kita rasakan besar ni, yang sedang kita hidup di dalamnya ni, hilang. Tidak ada apa-apa. Ibarat bagaikan debu yang berterbangan. Lalu apatah lagi kita? Apatah lagi kita yang kecil daripada bumi? Kalaulah semua ini Allah Ta'ala nyatakan bahawa
wasyamsa wal nujuba wasyamsa wal qamara wan nujuba musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan, bintang, semuanya itu tunduk kepada arahan Allah. Takkanlah kita rasa kita terbebas daripada genggaman kuasa dan kudrat Allah SWT, kuasa dan iradat Allah SWT. Cuba kita lihat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Hilang bumi, tapi yang peliknya tuan-tuan, dalam keadaan kita ni menjadi hamba Allah Ta'ala yang sangat kerdil, apabila mari sifat angkuh dah bongkok, angkuh, kita rasakan kita hebat, kita rasakan kita miliki segala-galanya, kita rasakan kita adalah orang yang paling hebat. Sedangkan kalau kita lihat ni, yang merupakan hamba-hamba Allah Ta'ala, Allah, insya-Allah kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang diredainya, dan insya-Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang sentiasa ingin mencari keredaannya, kembali kepadanya, sebagaimana yang dinyatakan dalam asas-asas yang diajar oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab yang kita bincangkan ini. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sekadar masa yang ada pada malam ini, diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik kefahaman, dan seterusnya dapat melakukan sebaik-baik penghayatan untuk sama-sama kita menggapai redha Allah Subhanahu Wa Taala
di dunia dan di akhirat. Dan saya ucapkan selamat menyambut ibadat bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini, yang dikongsikan ini, sama-sama dapat kita bina makna tauhid, makna iman dalam ibadat bulan Ramadan yang bakal kita sambut tak lama lagi. Jadi sekadar itu dulu, saya mohon maaf sekiranya percakapan ini, celoteh ini menjadikan tuan-tuan dan puan-puan tidak senang, tidak selesa ataupun tersinggung. Saya terlebih dahulu memohon maaf, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang mendengar kebaikan dan mengikut yang terbaik, dan seterusnya kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang diredainya di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa dzakirna bil khaufi minka qabla hujumi khataratiha wa hamilna 'alan najati minha wa minat tafakkuri fi tariqiha. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata wal istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Allahumma ja'alna mustaqiman wa la taj'alna saqiman 'alal haqq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.